Anda sedang mendengar Belajar Podcast on Spotify, hosted by Aiman Milo. Halo Ngoja, Ada modal, kasih cai. Ada modal kasih cai. You are listening to Berantai Podcast on Spotify. Don't forget to like, subscribe and share. Kasih cai. Let's go. Yeah, kali ni kita kembali dengan berdua saja. Oh, Pipi mana Pipi? Pipi dia mancing. Aduh, si gemuk tu. Macam mana kau minat mancing ke tu kau? Aku mancing kurang man. Kurang Kurang aku. Kenapa Kenapa Mungkin sifat aku tak suka menyakiti binatang kot. Cuma tak apa, bukan kau macam jenis tak bersabar ke punya orang ke apa? Aku sebenarnya tak bersabar lah. Tadi just nak imagekan aku ni baik lah. Oh, kau tak suka macam seksa ikan lah. Bukan. Sebenarnya aku lebih kepada situation. Okay. Situation ni kan senyap man. Oh, okay. Saya macam, okay, faham. Senyap aku kau tahulah. Aku dengan senyap ni benda yang berpisah lah kan. Anda kata kalau kedai aku buka kedai korang mancing, lagu Dugem on speaker. Macam mana? Itu aku datang man. Jadi aku boleh macam tak kira tak kisah. Tak kisah binatang. Kau pandai mancing eh? Kau belajar psikologi ke macam mana ni man? Tak saja nak try. Nampak eh? Okay, malam ni kita berdua sebab Pipi dia pergi mancing. Betul, sebab betul. memang minat dia. Dia passion dia ke arah mancing. Ya. So kalau kau nak tanya pasal mancing Shimano Road apa-apa semua, kau BBM dia. PP Pro bro. Dia pro bro. Dia pancing dia mancing tenggiri panjang man. Ui, tenggiri eh. Tenggiri. Dia macam mana dapat tenggiri? Okay, malam ni kita bosan malam ni. So kita Betul. record set sebab Alung dia ada nak cerita pasal cerita seram tadi kat aku. Oh, okay. Dia nak cerita kat aku cerita seram. Kau tahu mah itu kan. Batu aku terus pop. Aku potong. Kita kena record benda ni. Oh, ya macam ni. Macam di Jamu lah. So kita kena record benda ni. Okay, cantik. Kita nak cerita pasal cerita seram. Sekejap, first aku nak baca. Sekejap, kau boleh buka lah sekejap Macam mana Okay, cerita kau dulu lah. Cerita kau sebab kita ada listener yang komen cerita pasal cerita pengalaman seram dorang. Betul, dia ceritakan dekat wadah perancangan kita lah. Dia ada cerita kat wadah baca kita. So kita nak baca malam ni. Tapi sebelum tu aku nak dengar cerita kau dulu kan. Sebab aku tahu cerita ahli-ahli perancangan ni memang seram. Aku dengan mistik tu bro. Sahabat bro. Kau memang sabar. Memang Aku selalu dengan benda seram tu. memang. Tapi kau memang berani lah. Kau Alright, okay. Kau boleh cerita cerita seram ni berlaku masa zaman bila? Ni aku bukan cerita daripada aku lah. Ni cerita daripada kawan aku. Kawan kau? Dia sampaikan dekat aku dan aku sampaikan dekat korang. Alright, mantap. So cerita ni terjadi masa dia budak yang jenis belajar kat sekolah pondok lah. Belajar kat sekolah pondok So satu hari tu dia orang pernah ada kerasukan. Benda tu jadi man, budak dekat situ, salah seorang budak dekat situ kena rasuk lah. Dia tempat belajar ke? Tempat belajar dekat pondok. Hafal Quran lah. Oh, okay. So budak kena rasuk seorang. Budak kena rasuk, right? So budak-budak dia cerita dengan aku, kawan-kawan dia semua macam budak dah kena rasuk. Cikgu time tu tak ada man. Laki perempuan ni cerita ni? Ni dekat tempat dia semua lelaki lah. Laki semua, right? Okay. So seorang budak kena rasuk. Cikgu, kadang-kadang cikgu kan dia ada dekat rumah dia sendirilah. Betul. So budak ni tak nak kacau cikgu sebab diorang pun semua jenis belajar agama kan. Belajar, okay. Budak tu kena rasuk, dia tak nak kacau cikgu. Dia tak nak kacau. So kawan aku cakap yang kawan dia kena rasuk tu, kita orang macam diorang ada 5-6 orang macam tu lah. Oh, 5-6 orang kena rasuk 5-6 orang. Bukan yang kena rasuk seorang. Dekat situation tu ada 5-6 orang lah. Alright, faham. Okay. So yang lebih ni yang tak kena rasuk ni diorang macam usaha untuk ubat dia lah. Oh, kira diorang belajar agama. Sebab diorang belajar agama kan. Okay, Diorang mesti ada baca-bacaan lah. Okay, faham. So member aku pun cerita, Sorang-sorang dah try baca man, tapi benda tu tak keluar. Dia kena rasuk macam mana Kau jangan tanya macam mana dia kena rasuk. Ya takkan Mana nak aku cerita tahu. Okay, dia kena rasuk. Okay. Dan 6 orang try apa tadi? Kira 5-6 orang macam tu try 5-6 lah. orang try. Okay, faham. So dia try budak tu macam macam tu lah mungkin lah. Oh, tak keluar-keluar ke? Tak keluar-keluar man. Seorang ni baca pun tak jadi. Walaupun dia orang ni memang orang-orang agama punya Diorang macam memang bacaan orang kita boleh tahu lah budak-budak pondok macam mana kan. Tajwid dia, Qala kubra semua cantik lah. Qala kubra. Okay, sedap. So diorang pun try. Seorang try tak jadi. Alright. Kira diorang dah buntu ni man. Semua dah try benda ni tak keluar-keluar. And then apa jadi? Tunggulah ustaz datang. Panggil juga ustaz. Panggil nak tak nak kena panggil yang pro lah. Okay, Lepas tu yang pro tu pun scan.
End up baru orang tahu kenapa setan tu nak keluar. Sebab apa? No, setan pekak. Tu tak Habis ustaz tu bawa ya. Ini saja je buat Ada cerita. cerita. Sementara tunggu kau, aku buat je lah cerita dulu. Aku nak kereta, kau tak sambung saya. Kau terus tembak je. Aku cerita je lah apa ada kan. Okay, kita nak baca daripada satu listener ni cerita. Ni. Tapi kita tak jumpa pula pada satu chat. Okay. Ini seram tu. Aku masa Okey, dia macam ni. chat tu man, aku baca ya Allah berdiri bulu roma. Panjang je cerita dia. Betul panjang. Okay, daripada nama dia Ido 5 Uish. Rana nama dia. Cerita nama dia. Cerita dia. Okay, salam. Assalamualaikum. Saya yang komen di Beranjai Channel. Serius tak? Banyak cerita juga dari mistik seram bunian. Start dari mula lah kan. Dia nak Okay. cerita macam tu lah. Okay. Dia banyak cerita lah. Cerita seram, cerita mistik macam tu lah. Okay, kata boleh panggil Idus. Okay, nama dia Idus. Dia bahasakan diri dia Idus. Berusia 45 tahun dari Putrajaya. 45 tahun mat BM kita. Dah 45 tahun pun nama tak sedap. Idus. Sorry Idus. Nama dia Idus man. Okay lah Idus. What? Okey tak apa, kita teruskan. Kita teruskan. Okay. Okay, ni cerita part 1. Pada tahun 1997, Sebelum 96. ya, abang dia bahasa didikan dia abang. Dari kan abang Abang masa lepas SPM rajin buat solat tahajud malam-malam. Uish. Boleh dikatakan setiap malam lepas solat zikir. Nak dikatakan pada satu malam pada pukul 3 pagi dia tengah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku tak boleh tengok muka kau. Aku tengok. Bodoh dah seram bodoh. Jadi yang cerita betul ni, cerita betul. Okay, kita serius. Aku backup kau sound effect. Kita serius ah. Kita serius. Okey kita serius. Dia tengah berzikir pada 3 pagi tadi. Dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengah khusyuk. Tengahlah bodoh ke lah. Benda dah seram. Aku tak boleh tengok muka Kau bayangkan orang tengah tengok ni. Diorang dah in seram dah man. Tak masalah yang alung muka dia. Aduh, wai. Tolong lah. Serius. Okay, Kau muka serius tapi jangan pandang aku. Kau pandang listener kat kamera tu. Okay. Kita try. Dia tengah berzikir tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tengah khusyuk. Tiba-tiba tingkap kena ketuk. Tuk 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 tuk. Siapa tu? Tak ada suara dengar. Okey. Tingkap dia kena ketuk. Tuk tuk. Lepas dengar dia cakap, abang marilah keluar. Uish. Saya dekat luar ni. Masa tu dia dekat bilik belakang. Dengar dia panggil suruh keluar, dia rasa terdetik nak tengok. Dia tengah zikir ni. Abang tengah zikir ni dalam hati. Dalam hati dia cakap, ish, benda ni aku tak takut pula. Aku tengah zikir ni. Bukan, dia cakap, ish, benda ni tak takut pula. Aku tengah zikir ni. Oh, kira situasi ni dia. Dia cakap dalam hati. Oh, faham. Asal benda ni tak takut ni. Aku tengah zikir ni. Dia sambung zikir lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Damn. Dia panggil lagi. Abang. Tolonglah, serius. Yang tadi dia panggil abang. Tak ada. Abang. Tolong. Dia serius. Dia cerita serius. Okey. Sorry. Untuk Abang Ido, sorry. Kita memang Sorry Bang Ido. Kita memang macam ni. Dia memang jiwa. Sama boleh? Alright. Dia sambung zikir lagi. Berapa kali zikir abang ni? Dia panggil lagi. Rasanya macam dia nak suruh kita berhenti zikir je. Wah. Dengar lagi suara. Abang, marilah. Saya kat luar tunggu abang ni. 50 je bang. Gitu. Tolong. Aku rasa berada ni koyak saya. Aku rasa Abang Ido koyak. Bang, sorry lah bang. Aduh bang. Dia cerita betul. Okey lah bang. Kita serius. Serius. Kali ni serius. 50 Murah siapa setan tu. Okey, sambung ya. Abang, marilah keluar. Saya tunggu abang ni. Kata benda tu. Jam dah menunjukkan pukul 3.30 pagi. Abang duk zikir nak cukupkan 1,500. Dia nak zikir nak cukupkan 1,500 lah. Zikir dia. Bila dah cukup 1,500,
Abang terus buka pintu belakang, tengok apa dekat belakang tu. Dah habis je 1,500 zikir, dia terus pergi pintu belakang, dia buka. Seram. Sungguh seram. Mana? Kata nak tengok. Berani abang ni. Woi, gentle Abang abang. cakap macam tu. Masa tu dia kata rasa macam nak marah juga masa tu. Aku rasa abang ni macam aku lebih kurang. Dia koyak Aku tak suka kena kacau sebab aku takut aku kebaran. Betul. Aku takut aku marah. Dia jadi marah lagi bila kau kacau anak ke apa kan. Anak nak tidur tak boleh main nangis. Kita jadi baran lah. Apa aku nak kacau kan. Tu kita cabar semua jenis tu. Okey, abang ni pun jenis darah panasnya. Dah dapat lawan lah. Okay, kita continue. sambung. Okay. Mana? Kata nak tengok. Rasa nak marah juga masa tu. Time nak marah tu lah, rasa nak berani. Tiba-tiba Selalu kan ada sound effect syaitan. aku nak buat vibe yang tiba-tiba tu seram. okay. Tapi Okay. susah. Okay. Tiba-tiba dari arah kanan akak cantik lalu. Wah, Tapi tak terbang. Cik Ponti ni. Dia macam berlari, ginjat, jari je kena tanah. Tumit tak kena macam ni. Oh, ujung lah. Pakai jari kaki kan. Macam ballet punya orang. Perempuan cantik dia nampak. Tapi tak terbang lah. Sambil angkat kain berlari. Aduh. Angkat kain, lari pakai jari. Tak tahu nak seram nak kelakar Syan ni. Sambil angkat kain berlari, syuk laju sambil mengilai sayu. Angkat kain. Ini seram dong. Ini seram. Mengilai, lepas tu cakap, abang nampak dah mengilai macam ketawa suka. Dia lari. Oh, ini seram dah kan. Tapi seram, benda seram ni. Serius seram. Angkat kain, lari pakai jari kaki sambil cakap, nampak abang dah mengilai macam ketawa suka. Dari belakang rumah. Tapi maaf ya, muka macam zaitun. Tit. Dia cakap sama orang, muka macam zaitun. Tit. Sorry, ada bunyi motor tadi. Sial lah betul ni. Aku nak sebut nama tak boleh lah. Betul. Tapi kata zaitun. Okay. Rupanya selama ni akak cantik tu selalu lalu lalang belakang rumah. Katanya laluan dia ke tempat dia dalam gua. Tapi abang minta-minta tak ada gua lah. Tempat abang memang tak ada gua. Tak tahu mana dia tahu dah ada gua tak. Tapi kata tempat dia memang tak ada gua. Rupanya terowong zaman Jepun. Dari sekolah Kajang High School ke sekolah konvent Kajang. Ada harta karun lagi katanya. Kalau nak benda tu duk munda mandi. Kalau nak, ada harta karun lagi katanya. Kalau nak, waktu dia buat emoji. Itu lah, waktu buat gurau. Lawak. Benda tu duk munda mandi sampai ke subuh. Akhirnya Rio, jemaah surau Taman Megah nampak benda tu. Duk berlari jingkit, munda mandi, kacau orang duk berzikir. Ada orang surau cakap belaan orang. Ada yang cakap tempat tu. Mana yang betul tak tahulah. Tapi dalam sebulan juga benda ni kacau. Lepas tu tak ada dah. Sampai sekarang jadi persoalan. Abang duk zikir pun benda ni tak takut. Pelik. Tak adalah dia ajuk-ajuk pun. Itu cerita Abang Idus. Tapi seram tu cerita dia. Seram tu. Maknanya dekat tempat tu dulu ada terowong tau. Satu terowong Tempat zaman Jepun. Dari sekolah High School Kajang sampai konvent Kajang. Kau pernah pergi sekolah Kajang? Tak pernah. High school Kajang pun nak pergi lah. Konvent Kajang tak pernah. Tak nak. Katanya ada terowong zaman Jepun lah. Memang laluan dia. Akak cantik jalan jengket. Angkat kain. Angkat kain. Abang tak intai ke bang? Lepas tu jengket. Wih seram tu. Bukan dia seorang nampak satu kampung dah kecoh. Memang orang yang berzikir tengah malam, bertahajud tengah malam memang dia kacau. Tapi dia sebulan je man. Kenapa lepas tu dia dah tak ada? Mungkin dah ada orang ikut ke? Tak tahu. Aku buat benda seram ni aku jengkut.
Ilmu tak ada Tak ada kata. Terima kasih untuk Abang Ido saya sebab kongsi dengan cerita ni. Cerita ni memang seram gak lah. Memang seram, bukan seram gak lah. Memang seram lah bagi kami, bagi aku sendirilah. Kalau aku lalui aku rasa aku tak boleh brain. Kira gentle lah abang tu, dia pergi buka pintu tu. Abang memang gentle lah. Abang memang berani lah pergi buka pintu tu. Memang ada darah John Cena lah. Ya memang dah baran kan. Dia dah marah. Kacau, aku tengah berzikir kot. La ilaha illallah. Allah. Dia tengah berzikir. Ya. Wih, memang seram. Kalau tak ada ilmu tu. Goyang kat tu man. Oh ya. Tapi hantu apa kat tu bang? Aku rasa tu lah pon lah. Pon. Pon lah aku rasa. Kita ada sebut sangat tempat kita ni. Betul, tempat kita pun keras. Ya, tempat kita pun keras. Alright, itu cerita abang tadi, pengalaman kita, pengalaman seorang listener kita. So kalau korang ada nak share cerita-cerita hantu, atau cerita-cerita apalah, cerita masalah rumah tangga, masalah member nak minta hutang ke apa, korang boleh pergi dekat Instagram Rancai Entertainment. Korang pergi dekat link tree bawah tu, korang cari Wadap Rancai. So korang tulis kat situ panjang-panjang sampai habis. Apa nak wish ke, wish raya ke apa, suka hati korang cerita, kita akan baca. Betul. Alright, cerita berada daripada sana dah habis. So cerita kau pula Long, cerita yang serius. Tapi pasal kutip hutang pun boleh bagi kat kita Boleh. Kita nak buat apa tu? Kok lah dia malu nak cakap kau. Dia dah selalu minta. Dia nak kita mention kan lah. Contoh kau kan. Aku ada pinjam kau. Kau minta aku tak bagi. Okay, kau masuk dalam podcast. So kita akan cakap untuk abang yang bernama ini yang sedang berhutang dengan abang ini, tolong bayarlah. Kesianlah kawan kau. Macam tu kita macam tu lah. Kita consider tolong lah. Consider tolong. Betul. Okay, so macam mana cerita kau Long? Cerita kau. Aku punya cerita seram kali ni aku nak cerita dengan kau. Ni cerita ni bukan main-main punya cerita Kau memang cerita. Ini memang serius lah, cerita serius. Aku nak cerita pun aku tak berani tau. Kenapa? Sebab ni terjadi dekat rumah aku masa kecil. Lain rumah kau masa kecil dengan rumah sekarang? Lain, dulu aku duduk dekat Gombak, Kampung Padang Balang. Orang-orang boleh cerita? So tempat tu dia macam mana? Tempat tu ramai yang jenis berilmu datang tau. Okay, faham. Dia jenis kawasan dia tu, ramai yang belakang tu yang direct daripada Indonesia datang lah. Faham. So mungkin orang ada ilmu-ilmu yang kita tak tahu lah. Ataupun ramai yang bela juga kat situ. Sebab situ ramai lagi orang lama-lama tau. Yelah, orang pendatang yang tak tahu dia bawa apa. Okay, teruskan. So pada satu hari tu pernah kebetulan rumah aku tu, kita orang bilik jenis dekat tingkap tu memang tepi tu ada laluan orang setiap kali orang jalan. Memang tingkap aku boleh nampak. Kira macam main road orang jalan kaki lah. Main road orang jalan kaki. Faham. So kita orang normal lah dengar bunyi tapak kaki. Alright. Tapi malam tu kita orang dengar bunyi anjing menyalak tak berhenti man. Nyalak macam mana? Kau bodoh minta aku try buat. Kau pandai fikir lah macam mana anjing. Bukan, ingat dia menyalak macam Lebih kurang macam tu lah. Tapi dia melawan-lawan ramai-ramai. Okay, ramai lah. Banyak ekor. Banyak ekor lah. Ekor, right? Jadi macam kecoh. Okay, lepas tu? Makcik aku dia duduk dengan kita orang tu lah. Okay. Ini memang jenis balik kerja shift malam selalu lah. Okay, faham. So dia cerita lah, malam tu dia nampak anjing semua macam tu, gonggong semua apa lah. Alright. Dia pun try usah kat cermin. Hintai lah. Hintai. Okay. Dia nampak satu benda straight, berbaju lusuh, rambut panjang man. Tinggi. Tak tinggi tak tinggi. Dia macam, aku rasa dah 6 kaki macam tu lah. Tinggi mat 6 kaki. Lebih kurang macam tu. Makcik aku dia tengok anjing tu semua menghadap dia. Okay, faham. Makcik aku menggelupur lah. Dalam situasi time tu makcik aku dia tak ada baca-baca lah. Sebab time tu dia masih belum Islam. Makcik aku belum Islam. Tapi dia buat bodoh lah. Dia buat bodoh lah. Okay, faham. Dia pun terus tidur. Bukan kau nampak ni cerita makcik. Ni cerita macam aku. Okay, dia tidur. Mak aku punya cerita pada hari yang sama tu pula. Okay. Dia pun dengar bunyi anjing menyalak. Hari yang sama ni Hari kejadian. yang sama, Waktu yang sama. Kira aku tadi point of view makcik aku. Okay. Ni POV mak aku pula. Okay, faham. So masa tu bilik dekat rumah tu ada 2. So bilik makcik aku ambil satu, bapak dan mak aku ambil satu. Okay. Tapi mak aku kebanyakan dia tidur dekat ruang tamu dengan aku dengan adik aku lah. Okay. Supaya kita orang senang bangun, pergi sekolah terus gerak. Alright, tidur kat ruang tamu. So malam tu bunyi tapak kaki, macam bunyi tapak kaki ayam dekat depan pintu rumah aku. Macam ayam berkeliaran. Tu barang dekat, kita biasa dekat Belanda ada selipar-selipar semua kan. Benda macam jatuh-jatuh. Okay, faham. Mak aku dah tak sedap hati lah. Sebab lepas tu mak aku bangun, mak aku kunci pintu. Sebab rumah aku dulu tu, mak aku selalu jarang kunci pintu. Sebab bapak aku kerja guard. Dia selalu balik 2-3 pagi kan. Okay. Rumah tak ada kunci.
So macam kalau kunci bapak aku nak ketuk-ketuk, dia kena bangun lagi. Okay. So mak aku pun dengar bunyi tu, dia bangun, dia kunci dulu. Dia standby. Okay, faham. Lepas tu man, mak aku nak tidur, tak tahulah benda tu dia macam mengamuk satu hari tu, aku tak tahu kenapa. Dia hancurkan barang. Lepas tu pintu aku pintu kayu. Ni dalam rumah punya cerita ke luar? Dekat luar, dia dekat luar, Okay. dia buat hal kan. Lepas tu pintu mak aku tu bunyi cakar. Sound effect. Okay. Mak aku macam ni buat bodoh lah mak aku kan. Dia pun sebab risau lah, tak ada ketua keluarga, bapak aku tak ada. Betul. Kalau ada bapak aku, dia gamble sikit, bapak aku dia gangster sikit. Gangster sikit lah. Mak aku buat bodoh, esok dah bangun. Benda tu bukannya bayangan, bukan kita punya imajinasi, ilusi, bukan. Sebab pintu mak aku esok pagi kat luar tu penuh dengan cakar man. Cakap macam saiz orang ke saiz besar punya? Saiz kuku kerak macam tu. Rumah aku je ni, depan rumah aku je ni berderet rumah teres kan. So jiran datang semua tengok. Rupanya man, jiran-jiran pun dengar. Bunyi tu. Jadi dia bukan main dekat rumah aku je. Dia kacau-kacau rumah-rumah situ juga. Tapi rumah kau je kena cakap. Rumah aku lah yang kena cakar. Yang rumah lain macam bersepah, dia ketuk tingkap, semua macam tu lah. Lepas tu ending dia, kau tahu tak benda tu apa benda? Tak tahu. Sebab dia sekali tu, dia macam tak tahu, satu hari tu je dia datang mengamuk-ngamuk, dia hilang. Nasib baik siut sehari. Sebab ini kawasan rumah sama dengan kawasan rumah nenek aku yang aku cakap aku nampak benda atas bumbung petang-petang. Rumah dia sebelah-sebelah. Seram juga pengalaman tu tau. Seram kan. Tapi ada mungkin Wolverine ke bukan lah? Bukan. Apa kerja Wolverine datang ke Malaysia semata-mata cakap pintu rumah. Nasib baik lah dia tak masuk. Dia tak dapat masuk selama aku kunci lah. Takut dia boleh buka lah. Takut dia cakap-cakap tertarik lah. Tu cakap terbuka. Pisang dalam rumah nak buat apa? Kau rasa benda tu besar? Tak tahulah man aku. Tapi dia buas lah. Sampai anjing gurung pun dia tak lari tau. Ya kan. Tapi yang makcik kau nampak tu lain lah kot. Ke sama kau rasa? Aku rasa sama. Benda yang sama. Seram juga. Sebab aku tak banyak pengalaman hantu-hantu macam tu. Aku banyak sebab kita kan duduk dekat kampung. Orang-orang kampung ni kita selalu akan dengar cerita-cerita daripada dorang lah. Betul. Macam-macam cerita lah. Macam-macam lah. Tapi dulu banyak kat kampung ni cerita hantu. Sekarang dah kurang lah. Macam dulu aku dengar cerita dekat sekolah aku, sekolah rendah aku. Sekolah aku dulu sekolah dekat Sentul 1 tau. Ni aku dengar cerita daripada orang situ. Jap, kalau kau nak dengar cerita ni, tengok video lepas ni lah. Sebab kita record dah terlalu panjang. Betul. So korang jangan lupa subscribe like, comment, share. Sebelum tu sekarang ni kita hari raya sekali sekarang ni. Betul. Kau lagu raya sikit man. So aku personally nak ucapkan selamat hari raya kat korang. Betul. So raya ni enjoy. Janganlah duduk rumah. Betul. Janganlah keluar-keluar lah. Makanlah lauk jiran sebelah ke. Betul, tak kisah. Tegur orang budak-budak beraya tu, tegur. Lepas tu ajar sikit anak-anak korang tu kalau beraya. Adab tu kena ada Adab lah. kena ada. Sebab baru semalam ada orang kes kan. Ni kes Orang ni. bagi RM1, dia boleh cakap miskin. Ui, tu aku yang kena tu. Orang ajar. Dia kena. Cerita sikit macam apa Kadang jadi. mulut budak ni kadang aduh. Ui, sakit hati baik kena macam tu. Aku tentu dekat rumah. Mak aku pergi beraya lah. Aku Okay. duduk rumah. So budak rumah aku ada beranda. So budak datang nak raya. Kita takkan nak alau tak boleh kan. Ya. Kuih ada. Betul. So aku cakap kau nak masuk lah. Tapi mak aku tak ada. Aku cakap kan. Tak ada nak bagi duit raya kat korang. Budak pun makan. Aku macam bersalah kan. Aku pakai lah. Pakai duit aku sendiri. Aku bagilah RM1. Budak cakap RM1 miskinnya. Deknya budak. Mulut budak sekarang. Mulut sekolah rendah dong kan. Kecil lagi. Budak-budak lagi. Aku macam Ajar mak bapak tu ajar adab. Sebelum bagi anak keluar tu pesan tak silap. Kalau ada duit raya ada. Kalau tak ada jangan bunyi-bunyi. Kadang mak bapak ni dia kena bagi tahu anak duit raya rumah orang bukan sebab duit je. Betul. Duit tu bukannya wajib. Kadang orang nak bagi kesian kat korang. Betul, duit tu sedekah. Sedekah. Kan? Hari raya ni kita bayangkan Along duduk rumah raya, ada budak datang kena macam tu. Weh, sakit hati tu. Yelah pada aku memang dah lah duit aku semua bukan kat aku. Betul. Nasib baik kenal. Kalau tak kenal tu Along ni dah baran orang dia. Woi, kau ambil sempak muka budak tu, sempak. Aku pun apa game aku kau tahu dia nak palat dengan aku. Aku pun kau tahu memang sial punya orang. Ya, Okey, aku tak boleh biar budak-budak macam ni. Aku ambil balik RM1 dia. Aku ambil. Lepas tu rumah aku ada letak gula-gula man. Dia ambil gula-gula aku letak balik. Atau aku ambil gula-gula tu aku bagi kawan-kawan dia yang lain banyak.
Duit kawan-kawan dia tadi aku bagi RM1. Aku tambah lagi seorang RM2. Dia seorang tak dapat apa. Supaya aku nak ajar dia kau beradab. Mesti dia kena bahan dengan kawan dia. Nanti mesti koyak. kawan dia. Pasal mulut tak ada duit. Bodoh. So korang aku ucap selamat raya Mazal Batin. Alamak kami minum kalau ada salah. So long ada ucapan raya. Untuk korang semua selamat hari raya Mazal Batin. Dari aku Along Oja. Ada modal. Sejaya.